KPM. Didik TV KPM. Siapa tiga orang tokoh kat depan ni, cikgu? Gambar ni adalah tiga orang tokoh yang mampu dan telah pun mengubah dunia seperti mana yang ada hari ini. Ya, cikgu. Terutama dalam aspek pendidikan. Kalau kita tengok yang hujung sekali tu, yang itu nama dia Confucius. Dan yang kat tengah tu nama dia Han Feizu. Dan yang hujung ni paling penting. Dia punya ciptaan memang menjadi satu anjakan paradigma kepada pendidikan dunia. Nama dia Cai Lun. Okey, cikgu. Jadi kita nak tahu juga, cikgu, apa sumbangan ketiga-tiga orang tokoh ini dalam bidang pendidikan, cikgu? Nak tahu sumbangan ketiga-tiga tokoh ni? Nak tahu, cikgu? Mari ikuti kelas saya. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sejarah. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru kesayangan kita yang mana kita bawakan kepada anda, Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani. Apa khabar, cikgu? Baik. Baiklah. Terima kasih, cikgu, kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, juru bahasa isyarat Cikgu Lee Seng Kiat daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar, cikgu? Baik, terima kasih, cikgu, bersama dengan kita pada hari ini. Baik, cikgu. Cikgu berpakaian apa hari ini, cikgu? Berpakaian apa kalau kita tengok baju yang saya pakai ni, inilah pakaian kepada golongan-golongan yang cuba menaik taraf penghidupan mereka melalui pendidikan dalam tamadun Cina. Cantik, cikgu sebut pendidikan tadi, betul, cikgu. Apa kaitannya dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Baik, dia setiap tamadun ada faktor kepada peningkatan dia. Ya. Dan dalam kes tamadun Cina, pendidikan merupakan satu faktor yang menyebabkan peningkatan kepada tamadun Cina dan memberi impak kepada seluruh dunia hingga hari ini. Baik, jadi pada hari ini kita nak cerita tentang peningkatan tamadun Cina dari aspek pendidikan. Betul. Jadi sebelum kita mula, cikgu, ada kawan-kawan kita. Betul. Nah, bersama dengan kita pada hari ini, boleh kita kenalkan dulu, cikgu? Boleh. Silakan, cikgu. Baik, bersama dengan kita pada hari ini di atas talian ya, murid yang pertama iaitu adik Nur Zara Masya atau lebih dikenali Masya. Hai. Dekat sebelah dia bersama dengan adik Nur Afifah atau kita panggil dia Afifah. Dan yang di bawah tu, yang ini yang dah selalu dengan kita ni, Putri Nurul Iman atau kita panggil dia Iman. Dan yang di hujung sekali tu, adik Fasha. Baik, itu dia, murid-murid kita pun dah bersedia bersama dengan kita pada hari ini. Tapi hari ini, cikgu, menarik sangat sebab kita nak cerita tentang peningkatan tamadun Cina dari aspek pendidikan. Jadi, cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh, kita mulakan. Jadi murid-murid, macam mana, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan. Silakan, cikgu. Baik, terima kasih, Aiman. Baik, kalau kita tengok ya, ada beberapa tamadun awal dan ada beberapa tamadun yang besar di peringkat awal sebelum kewujudan tamadun-tamadun yang lain, dan antaranya adalah tamadun Cina. Kalau ketika di tamadun India, kita kenali tamadun India dengan peningkatannya daripada penguasaan kerajaan lain, daripada aspek ketenteraan dan peperangan. Tetapi istimewa untuk tamadun Cina, aspek yang paling meninggalkan kesan dari tamadun Cina adalah pendidikan. Mari kita berkenalan dengan tamadun Cina dulu. Baik, kita tengok tamadun Cina. Tamadun Cina telah menunjukkan peningkatan yang mengagumkan dalam pelbagai bidang, iaitu pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual, pendidikan dan sebenarnya ada banyak lagi aspek yang lain.
Aspek pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada zaman pemerintahan dinasti Qin hingga ke zaman pemerintahan dinasti Han. Ini adalah tempoh pendidikan berkembang sangat pesat dalam tamadun Cina. Pendidikan menjadi asas penting dalam kemajuan yang dicapai oleh tamadun Cina dan menjadi antara tamadun teragung di dunia. Tadi kita sebut ada berbagai-bagai, kita sebut sistem ekonomi, kita sebut teknologi, kita sebut intelektual, antara yang masih lagi menjadi tanda soal hingga hari ini, bagaimana tamadun Cina membina tembok Cina yang hari ini kita boleh lihat daripada angkasa. Besar tembok Cina tu, panjang. Dan bagaimana tak ada teknologi ketika itu, tak ada jengkaut besar, tapi tembok besar Cina tu boleh dibina. Begitulah hebatnya, dan benda ni kita tak boleh capai kalau bukan daripada pendidikan. Baik, tadi Aiman saya ada sebut tentang dinasti Qin dan dinasti Han. Okay. Apa tu cikgu? Dan saya ingat saya ada tinggalkan kerja rumah untuk murid kita pada minggu lepas mencari tentang dinasti Qin dan dinasti Han. Baik. Sekarang kita nak tengok. Berdekat kita ni kita ada peta. Ini adalah peta hari ni ya. Ini adalah peta hari ni. Okey, jadi kita minta siapa yang bertanggungjawab untuk mencari maklumat tentang dinasti Qin? Okey. Siapakah? Siapa? Siapa? Siapa yang angkat tangan tu? Alright. Okey, dinasti Qin. Mari kita lakar dulu peta dia dekat situ. Okey, siapa? Iman? Iman kan yang kena cari dinasti Qin kan? Yes. Baik Iman. Baik, kita tunjukkan kepada Abang Aiman di manakah lokasi dinasti Qin dalam peta negara Cina yang ada kat situ. Okey. Okey, daripada Xinjiang, Boleh saya tanda cikgu? Ya, teruskan. Daripada Xinjiang. Okey, kemudian buat bulat sikit, buat bulat sikit. lebihkan dari Beijing. Lebihkan dari Beijing. Okey, dan terus lagi? Terus sampai Xinjiang, turun lagi bawah, Turun bawah lagi. turun bawah lagi, Bawah lagi. sampai dekat dengan Hong Kong. Ada kat situ ada Sampai bawah. Guangzhou. Berhenti kat Guangzhou. Turun bawah sampai dekat Guangzhou. Ya. Okey. Betul ke cikgu? Ke cikgu Itu boleh semua tu. betulkan sikit? Betul tu Man? Tu betul tu semua Man? Betul ke? Ada tak yang terkecuali kat situ? Ada tak ruang-ruang wilayah-wilayah yang bukan milik dinasti Qin? Ada Hangzhou dengan Feiziu. Okey. Okey, dia ada cikgu? satu lengkung dekat situ. Sampai sini cikgu Ya. Okey, yang ni terkecuali. Yang itu terkecuali. Dia wilayah lain. Mungkin Aiman boleh lorikkan sikit bagi nampak kan. Yang ni dalam cikgu? Ya, dalam dia. Mungkin boleh lorikkan sikit. Yang ni dinasti Qin cikgu Ni dinasti Qin. Okey cikgu, besar juga ya. Besar. Kalau kita tengok memang negara Cina hari ni tu dah besar lah. Ya. Kalau tengok dinasti Qin ni ambil hampir sebahagian daripada kawasan negara Cina hari ni tu. Baik, itu adalah wilayah dia. Siapa yang dipertanggungjawabkan untuk dapatkan maklumat tentang profil dinasti Qin? Boleh kongsi? Saya cikgu. Ya, teruskan Masya. Dinasti Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China. Pada masa itu, pemerintahan Raja Zheng atau gelarannya sebagai Maharaja Shi Huangdi. Dinasti Qin berpusat di Xianyang. Ia wujud antara tahun 206 Masihi hingga 221 Masihi dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara hingga ke Gurun Dobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Bersempadan sampai Vietnam. Tahniah Masya. Baik, kita tengok betul tak maklumat yang diberi. Baik, lokasi lokasi dan perkembangan kita tengok dinasti Qin macam peta yang ada pada slide cikgu. Kalau tengok pada era peningkatan ini masih lagi muncul di sekitar lembah Sungai Huanghe. Sungai Huanghe tu masih ada. Kawasan subur dan kedudukannya strategik menjadikan lembah Sungai Huanghe sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan zaman dinasti Qin dan dinasti Han. Itu sebab nanti kalau kita tengok untuk dinasti Qin maupun dinasti Han, kita tengok ada beberapa bandar ataupun pekan utama masih lagi kekal sebagai pusat kepada kedua-dua dinasti ini tadi. Kita tengok untuk dinasti Qin, muncul sebagai kerajaan paling utama, muncul sebagai kerajaan paling utama di China, pemerintahan oleh Raja Zheng, menggunakan gelaran Maharaja Shi Huangdi.
Okey, dan berpusat di Xianyang, wujud antara 221 sebelum Masihi hingga 206 sebelum Masihi, mempunyai wilayah yang luas macam yang Masya cakap tadi, meliputi sampai Gurun Gobi di wilayah utara dan sehingga kepada sempadan negara Vietnam, dan kestabilan politiknya tidak dapat dinafikan lagi. Itu sebab kawasan yang termaktub ke dalam kawasan dinasti Qin sangat besar. Itu baru dinasti Qin, Aiman. Betul, cikgu. Mari kita berpindah ke dinasti Han. yang seterusnya, iaitu Dinasti Han. Dinasti Han. Sama, cikgu rasa cikgu ada tinggalkan tugasan minggu lepas untuk mencari dinasti Han. Siapa Okey. yang diamanahkan untuk lokasi dinasti Han? Silakan. Siapa tu? Siapa tu? Ya, Fasha. Sila Fasha. Dinasti Han dari sempadan Laos Okey. Okey, cikgu. sampai Mongolia. Oh, sempadan Laos, cikgu Sempadan Laos bawah. Mana tu? Bawah, Laos sikit. kat bawah, Laos kat bawah. Bawah Laos. Bawah. Saya tak jumpa, cikgu. Sini. Daripada Laos, okey. Sini, cikgu. Sampai Okey. Mongolia. Sampai Mongolia. Alright. Okey. Kemudian? Lepas tu ada situ Han dekat Kin. Okey. Dekat Daripada sini sampai? Sedikit belahan dekat Kin. Okey, cikgu. Ke sini, cikgu Mhm. Okey, bawa ke sini lagi, cikgu. Sampai atas tadi. Macam tadi. Macam tadi juga. Ya. Okey, cikgu. Alright. Ui, lagi besar ni, cikgu. Lagi besar. Ada tak Okey. wilayah yang tak terlibat, Fasha? Lepas tu ada lagi dekat Guangzhou dengan Guangzhou. Hangzhou dan Guangzhou. Ini terkecuali, cikgu. Ya. Okey. Lepas sini. Itu dia. Betul ke? Ada lagi? Kin ambil semua. Kin. Di mana, cikgu? Daripada? Semula Fasha daripada? Kin. Semua. Semua sekali. Okey, cikgu. Jadi semua kita tengok sama ada jawapan ni betul ataupun tidak. Boleh cikgu pastikan? Kita tengok pada peta yang pada ada peta selepas yang sebenar. ni. Okey. Kita dengar Betul pada tak? maklumat dia dulu. Baik, cikgu. Okey, bagaimana dengan profil dinasti Han? Boleh kongsikan dengan kita profil tentang dinasti Han? Saya. Ya. Comena suara Okey. Dinasti Han ni bermula antara tahun 206 Masihi hingga 200 Masihi. Dia diasaskan oleh Liu Bang. Dinasti Han ni membentuk empayar yang luas meliputi utara China, sempadan Vietnam di selatan dan bahagian Korea di sebelah timur serta Turkistan di bahagian barat. Dinasti Han. Mari kita tengok. Betul tak peta itu tadi? Ini adalah Han Dynasty. Kalau kita tengok, wujud antara seperti mana yang Adik Afifah katakan tadi, antara tahun 206 sebelum Masihi hingga 220 Masihi. Main ratus-ratus tahun ni. Betul. Kan? Diasaskan oleh Liu Bang menggunakan gelaran Maharaja Guangzhou. Okey, kemudian membentuk empayar yang luas meliputi utara China sehingga sempadan Vietnam di selatan dan bahagian Korea Utara di sebelah timur serta Turkistan di bahagian barat. Maksudnya kalau kita tengok dekat peta tu tadi, sebenarnya dia sampai ke Korea atas. Sampai Dia ke sampai atas, cikgu. Korea dekat ujung sini. Okey. Kemudian dia sampai ke Turkistan, sampai Turkistan sana tu dekat dengan Pakistan semua tu. Dia panjang. Sampai hujung sana. Hujung sana. Jadi terbahagi kepada dua tahap, iaitu Han awal 206 Masihi hingga 8 Masihi, sebelum Masihi 206 sebelum Masihi hingga 8 Masihi, dan pusat pemerintahannya di Chang'an. Kalau kita tengok dekat dalam peta tadi tu, dia ada tulis Chang'an, iaitu tempat yang sama dengan Xi'an tadi tu. Kemudian kita ada Han akhir daripada 25 Masihi sehingga 220 Masihi. Maksudnya dekat situ 220 tolak 25 hampir 195 tahun. Itu yang lepas Masihi. Yang sebelum Masihi ada dekat 200 tahun lagi tu. Dan pusat pemerintahannya di Luoyang. Jadi ini adalah dinasti-dinasti yang akan kita bincangkan hari ini, iaitu di mana kita tahu dalam kedua-dua dinasti inilah pendidikan berkembang dengan sangat pesat, dengan kemunculan beberapa ahli-ahli falsafah yang menekankan kepada pendidikan kepada
umat ataupun kepada penduduk-penduduk dalam ketamadunan ini. Kita tengok kenapa peta-peta ini tadi melakarkan keadaan yang sebegitu dan dinasti ini jadi luas. Kalau kita tengok Chin tadi, kita ingatkan luas, rupa-rupanya Han lagi luas. Kenapa ya? Sebab kita tengok kita tengok. Kalau kita tengok pada slide yang cikgu tunjukkan ni, kita tengok ini adalah peningkatan pada zaman Maharaja Han Wudi. Han Wudi pada 140 sebelum Masihi sehingga 87 sebelum Masihi, iaitu bidang perdagangan membuka laluan sutera. Bidang pentadbiran, kalau tengok pada peta dekat dalam slide tu, nampak daripada hujung sebelah timur tu sampailah ke hujung sebelah barat tu memang merupakan laluan perdagangan antara timur dan barat. Jadi disebabkan inilah pendidikan itu ditekankan supaya negara China tadi secara umumnya dan kerajaan-kerajaan yang dilalui oleh pedagang-pedagang dari timur dan barat boleh menjalankan urus niaga dan seterusnya meningkatkan ekonominya dengan baik. Itu dia. Daripada sikit je kita ingat dah besar dah tadi. Betul. Rupanya lagi besar. Lagi besar. Dan yang paling penting dalam urus niaga ni kita perlukan pendidikan. Betul, Betul, cikgu betul. Baik. Dan selepas ini mungkin cikgu akan cerita apa benda lah dekat atas meja kita ni kan. Tapi kita berehat seketika para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Baik cikgu. Cikgu, kalau dekat kelas cikgu pakai macam ni juga ke cikgu mengajar? Pakai macam ni lah. Barulah budak tak tidur. Baik. Cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Kalau tadi kita dah berkenalan dengan dinasti Qin dan dinasti Han yang merupakan antara dinasti di bawah ketamadunan Cina yang menjadi pelopor kepada perkembangan pendidikan. Kali ini kita pergi lebih kecil lagi kepada siapakah individu-individu yang mempelopori perkembangan pendidikan ini tadi. Kalau kita tengok waktu awal tadi, ada kita tunjukkan beberapa gambar tokoh-tokoh yang ada seperti Confucius, Han Feize dan Cai Lun. Ini antara individu-individu yang sebenarnya memainkan peranan yang penting di dalam tamadun Cina semasa dinasti Qin dan dinasti Han berlangsung. Baik, kita tengok perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Jadi kalau kita tengok dalam tamadun Cina ni, kita akan dapati ada banyak ahli-ahli falsafah yang muncul. Seperti nama-nama yang kita sebutkan tadi, Confucius dan sebagainya. Pendidikan di China bermula sejak daripada dinasti Shang. Dinasti Shang yang mana ianya sangat menekankan kepada pendidikan, bermula dengan apabila dia mempunyai dinasti, mereka ada kerajaan yang besar, mereka perlukan pemimpin-pemimpin ataupun pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang terpelajar untuk membantu pentadbiran di dalam tamadun tersebut, di dalam dinasti tersebut. Jadi perkembangan ini akhirnya bawa kepada dinasti Shang, kemudian berkembang di zaman dinasti Zhou, dan ketika inilah munculnya ramai ahli-ahli falsafah. Baik, kita tengok kepada ahli falsafah yang pertama, iaitu Confucius. Baik, siapa pernah terbaca tentang Confucius? Mari kita tanya dengan murid-murid di atas salian, siapa agak-agaknya pernah terbaca, pernah tahu tentang Confucius ni? Boleh kongsikan tak dengan murid-murid di rumah? Okey, siapa tu? Silakan. Saya, Okey. Ya, Iman. pada masa itu, terdapat ahli falsafah seperti Confucius menjadi perhatian masyarakat. Confucius hidup dari tahun 551 sebelum Masihi hingga tahun 479 sebelum Masihi. Karya beliau yang paling terkenal ialah Lun Yu atau Analek. Ajaran Konfusianisme terus kekal sehingga kini. Nampak tu, 550
sebelum Masihi. Kalau kita tengok tadi dinasti Qin 202. 220 tu. Ni 500. Maksudnya hampir 300 tahun sebelum dinasti Qin, falsafah tentang pendidikan itu telah pun wujud. Itu sebab dinasti Qin hanya membawa kepada kesinambungan, kepada cadangan oleh ahli falsafah ini tadi. Jadi cadangan tentang itu telah pun ada dan direalisasikan bermula daripada dinasti Qin. Seterusnya, kalau kita tengok daripada gambar yang kita ada, kita juga ada Han Feize. Okey, siapa pernah dengar tentang Han Feize? Siapa? Silakan. Okey, Han Feize ni daripada dinasti Qin yang menekankan aspek pemahaman perundangan dalam pendidikan. Ia mengutamakan ketegasan dalam undang-undang untuk mengawal tingkah laku manusia. Ia juga membuat sistem pendidikan menjadi lebih tersusun. Falsafah tentang pendidikan oleh Confucius hampir 500 tahun sebelum Masihi. Kemudian zaman dinasti Qin kita ada Han Feize yang menekankan kepada undang-undang dan peraturan. Sekarang dah faham kenapa ada unit disiplin kat sekolah? Oh, betul lah cikgu. Agaknya bermula pada situ. Betul. Pendidikan dengan disiplin tak boleh dipisahkan. Kerana itulah tujuan pendidikan. Kita tengok Kita tengok Confucius 551 sebelum Masihi sehingga 479 sebelum Masihi. Karya-karya dia seperti Lun Yu, Analect, dan ini adalah karya-karya yang membawa kepada ideologi berkaitan dengan pendidikan di dalam tamadun Cina. Han Feize dalam satu ruang yang berlainan juga menekankan pendidikan, tapi lebih kepada peraturan dan undang-undang, atau lebih mudah kita sebut sebagai disiplin lah. Disiplin pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan, mengutamakan ketegasan undang-undang, mengawal tingkah laku manusia, dan sistem pendidikan menjadi lebih tersusun ketika Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Nampak? Jadi falsafah tentang pendidikan bahawa perlunya ilmu kepada masyarakat dan perlunya kawalan ataupun disiplin kepada masyarakat ini menjadi teras utama dalam pendidikan di tamadun Cina. Jadi macam mana Iman? Waktu sekolah dulu pernah langgar disiplin sekolah tak? Pernah. Tapi waktu tu saya jadi pengawas. Pengawas saya sekolah. Tulis nama orang lambat, cikgu. Tukang report orang lambat tadi. Orang lambat. Cikgu Ridwan, dia ada orang lambat. Mesti tak ramai kawan waktu sekolah dulu kan. Nampak? Tapi itulah yang ditekankan, iaitu menepati masa. Menepati masa. Dan kalau kita tengok di bawah tadi sistem pendidikan menjadi lebih tersusun ketika zaman Maharaja Shi Huangdi yang menyeragamkan sistem pendidikan, dan itu pergi kepada tokoh yang gambar kita tayangkan tadi, yang ketiga, iaitu Cai Lun. Sumbangan beliau ini sangat berkaitan dengan sistem tulisan tadi. Baik, siapa boleh kongsikan dengan kita tentang Cai Lun? Silakan. Saya cikgu. Pada zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuh melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Konfusianisme yang diikuti dengan penumbuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Sistem pendidikan semakin bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami dan jaring oleh Cai Lun. Nampak? Maksudnya waktu dinasti Han tadi telah ada sekolah. Dah ada sekolah dah. Maksudnya telah mulanya pendidikan formal. Bermulanya pendidikan formal maksudnya mulanya ada institusi pendidikan di peringkat daerah, di peringkat jajahan yang lebih besar, seterusnya ke peringkat dinastinya. Jadi institusi pendidikan diwujudkan. Secara tak langsung, perkembangan ilmu menjadi lebih baik dan ilmu harus direkodkan. Maka itu sebab pada zaman Shi Huangdi, sistem tulisan itu diseragamkan dan Cai Lun membawa inovasi yang sangat baik dengan mencipta kertas. Itu sebenarnya dia. Kalau kita tengok tentang dinasti-dinasti yang ada ni, mungkin kalau waktu zaman saya sekolah dulu, waktu zaman saya muda-muda, kita selalu baca komik kungfu Cina tu. Ada cerita apa Lampu Wira lah, macam-macam, dan antara novel yang paling popular di kalangan kawan-kawan saya ketika itu adalah Kisah Tiga Negara.
Jadi kisah 3 negara ni sebenarnya betul-betul dia merupakan satu adaptasi daripada kisah sebenar lah tentang dinasti-dinasti ni semua, bagaimana mereka berperang di atas satu sama lain, menguasai dan perkembangan-perkembangan di dalam dinasti masing-masing untuk menguasai antara satu sama lain sehingga wujudnya negara China. Jadi Cai Lun telah membawa satu evolusi ke dalam pendidikan dalam tamadun Cina dengan mencipta kertas. Kalau kita tengok sebelum tu tidak ada kertas digunakan. Sistem tulisan yang digunakan mungkin menggunakan medium yang lain-lain, mungkin kulit binatang, ataupun kalau kita tengok zaman prasejarah dia tulis pada dinding-dinding gua dengan sistem tulisan yang mungkin tidak seragam. Mungkin di sebelah utara tulisannya berlainan, di sebelah selatan tulisannya berlainan. Tapi Syekh Muhadi selepas menyatukan, dia telah menyeragamkan sistem tulisan. Jadi cuba kita tengok yang ada dekat atas meja ni, Aiman, ya. Kalau kita ada dekat atas meja ni, mungkin ini antara revolusi awal bagaimana tulisan itu boleh direkodkan secara sistematik. Diorang tulis dekat atas ni ke, cikgu? Contohnya kalau kita tengok macam ni, mungkin sebelum inovasi yang dibuat oleh Cai Lun, mungkin digunakan kepada kayu. Kalau kita tengok yang ada ni adalah scroll daripada buluh. Ni buluh, cikgu, ya? Ya, dia daripada buluh dan dia racik dan dia jadikan satu scroll lah, scroll. Jadi mungkin waktu itu tulisan dia tulis dekat atas satu racikan buluh ni merupakan apa yang dia nak tulis. Mungkin dia mengira dekat situ ke, nombor yang digunakan, tulisan ataupun rekod digunakan, dia tulis kat atas tu. Oh, ni yang depan ni contoh dah, cikgu, Jadi selepas inovasi oleh Cai Lun, bila dah ada kertas, dia masih lagi gunakan scroll untuk penyimpanan yang lebih baik, tapi dia upgrade tambah kertas. Mungkin keadaannya begini. Kalau nak tengok, kita kena buat rombongan pergi ke China. Ni siapa buat ni, cikgu, ni buluh-buluh ni? Inilah ni. Kalau saya Cikgu mengajar dalam sendiri, kelas, inilah bahan kita mengajar ni. Ni DBM ni. Ni dalam kelas memang kita guna. Walaupun sebenarnya tulisan tu terbalik tu. Tapi tak apalah, macam itulah tulisan dia. Dia dah gunakan kertas. Jadi kertas tu masih lagi dilekatkan pada scroll. Ya, terbalik. Okey. Jadi dia dah tulis pada kertas untuk memudahkan tulisan, dan mungkin waktu tu dah mula gunakan berus Cina tu dah memang dah gunalah untuk kita tulis. Macam kita tengok. Tapi rasa agak sedikit berbeza dengan tulisan sekarang, cikgu. Memang berbeza. Memang berbeza sistem tulisannya. Cuba Aiman tengok macam mana. Kalau disimpan dia gulung macam mana. Tengok, cuba gulung. Dia gulung, cikgu, Dia gulung. Ni ada utusan daripada Maharaja Chin. Utusan Maharaja Chin, Macam tu ke, cikgu? Mungkin. Jadi yang ni disimpan. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita persejarahan Cina tu, kalau kita tengok memang ada scroll-scroll yang macam ni digambarkan dia susun sampai bertingkat-tingkat, sampai bertingkat-tingkat dia susun. Jadi banyak. Jadi inilah mungkin kita hasil daripada ideologi oleh para scholar yang ada ketika itu, golongan bijak pandai yang ada waktu tu, macam Confucius tadi, idea-idea dia tuliskan, dia zahirkan. Okey. Baik, cikgu, boleh kita teruskan lagi, cikgu? Baik. Jadi kalau kita tengok ini adalah Confucius dan Han Fraser. Mari kita tengok yang tadi, Cai Lun tadi yang dikongsikan oleh adik Fasha tadi. Sistem pendidikan diperkukuh dengan menubuhkan sekolah tinggi di Chang'an. Chang'an ada sekolah tinggi, mungkin macam sekolah menengah kita lah ini. Macam sekolah saya mengajar, sekolah menengah. Menekankan kepada ajaran Konfusianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama di peringkat daerah dan wilayah. Teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok dan serpihan rami kain dan jaring oleh Cai Lun menjadi satu anjakan kepada sistem pendidikan waktu tu. Itulah macam yang kita tunjuk tadi. Mungkin sebelum tu mereka gunakan cebisan-cebisan lain, mungkin gunakan kulit binatang, mungkin gunakan tablet. Kalau sekarang tablet mewah, tapi mungkin tablet waktu tu tablet batu lah. Mungkin gunakan tablet batu. Mungkin menulis di dinding-dinding gua pada kulit binatang dan sebagainya. Kemudian mula gunakan buluh yang diracik sebagai medium tu merekod. Kemudian Cai Lun datang cadangkan kertas. Itu dia. Baik, cikgu, macam mana dengan ganjaran untuk murid-murid kita yang menjawab soalan tadi, cikgu? Ya, yang itu jangan kita lupakan. Sebenarnya untuk dapatkan maklumat ni bukan senang. Betul, cikgu. Jadi, tapi saya suka dengan maklumat yang disampaikan oleh Masya. Okey, cikgu. Masya punya maklumat tadi nice, dan dia sampaikan dengan penuh yakin. Kita bagi dia 2 bintang. 2 bintang? 2 kita letak dekat dia. Okey. Yang lain mungkin boleh cuba lagi. Cuba lagi. 1 bintang.
dan juga 2 bintang. Jadi murid-murid, lepas ni anda kena jawab pula baru dapat bintang. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Baiklah, cikgu, untuk slot kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Untuk kali ini tadi kita dah tengok individu-individunya, sekarang kita nak tengok kepentingan pendidikan dalam tamadun Cina. Memang pentinglah. Bukan dekat tamadun Cina, dekat negara kita hari ni pun, dalam dunia Penting ni pun juga. sangat penting pendidikan ni. Tak ada pendidikan, susah kita susah kita. Jadi memang penting. Jadi kita tengok dalam tamadun Cina sebenarnya kepentingan pendidikan. Kalau kita tengok dalam tamadun Cina ni, kepentingan pendidikannya adalah sebab dia telah berkembang pesat. Kalau kita tengok dalam tamadun Cina, waktu zaman dinasti Qin dan Han tadi, pendidikan berkembang pesat. Kenapa pendidikan dibangunkan ketika era dinasti ini tadi? Kerana mereka memerlukan pegawai-pegawai kerajaan yang berilmu untuk mentadbir dinasti mereka yang besar. Kalau kita tengok peta tadi kan besar kan? Betul, Kalau cikgu. tak ada pegawai-pegawai kerajaan yang hebat, yang berilmu, yang mempunyai kemahiran yang baik untuk mentadbir, susah nak tadbir tu. Nanti nak kira kutip cukai macam mana kan? Nanti kalau ada pertikaian dekat satu kawasan untuk diselesaikan bagaimana kan? Betul. Jadi memerlukan pendidikan yang baik. Jadi supaya negara boleh ditadbir dengan baik dan berkesan, maka kedudukan sosial menjadi taruhan kepada pendidikan ketika itu. Maksudnya bagi individu-individu yang dilantik menjadi pegawai kerajaan, mereka akan dapat satu status sosial yang hebat dalam kalangan masyarakat ketika itu. Kedudukan sosial, seorang yang terpelajar akan berada pada hierarki atas dalam masyarakat. Itu sebab dia ada pakai baju macam saya ni. Cikgu ke dalam tu, cikgu? Tu Macam sama je. Dia kat dalam tu. Sebab dia pakai macam ni. Jadi bila dalam zaman dinasti tu, bila nampak yang pakai macam ni, masyarakat dah tahu dah. Ini golongan-golongan terpelajar. Ini adalah kelompok-kelompok anak muda yang akan menduduki peperiksaan untuk menjawat jawatan dalam kerajaan ketika itu. Jadi dia ada satu status. Jadi dia akan dihormati. Kalau kita tengok, saya ingat lagi ada satu cerita. Saya tak ingat tajuk cerita tu, tapi cerita Cina lah, cerita lama-lama ni. Dia berjalan. Dia mengembara, naik kuda, pergi sampai satu tempat, tapi dia tak ada duit. Dia tak ada duit, tapi dia berpakai pakaian macam ni. Dan dia singgah kat satu tempat persinggahan tu. Dia boleh bermalam, dia boleh makan makanan yang mewah kat situ secara percuma. Kerana tuan kepada tempat persinggahan dia tadi memandang dia, wah ni orang yang terpelajar, perlu dihormati. Dapat dia tidur percuma, makan percuma dekat situ untuk malam tu. Sampai macam itulah gambaran dia. Baik, kalau kita tengok seterusnya. Jadi apabila pendidikan menjadi satu peranan yang penting di dalam tamadun Cina atau khususnya dalam ni ketika dinasti Qin dan dinasti Han, maka terdapat tahap-tahap. Yalah, dah ada pakai macam ni. So kita kena tahu mungkin ada level kan, macam yang saya pakai ni level rendah-rendah je ni. Kalau dulu mungkin level-level yang konvo tadika je lah ni kot, agak kan. Jadi dia ada yang untuk pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ada 3 tahap. Iaitu ada pendidikan tahap rendah. Kemudian kita ada pendidikan tahap menengah dan kita ada pendidikan tahap tinggi dalam sistem pendidikan di tamadun Cina tersebut. Jadi dalam ketiga-tiga peringkat pendidikan ini, kemahiran kendiri diukur berdasarkan kemampuan pertama, menghafal. Kedua, memahami. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, menterjemah. Mula-mula dengan hafal dulu. Kalau kita tengok kan, cuba tengok. Pernah tengok tak cerita-cerita Cina lama-lama? Cerita-cerita zaman Melayu pernah tengok tak? Ada tak pernah tengok kan? Tengok tak? Bila sebut pendidikan, contoh kalau tengok cerita apa? Cerita apa yang botak separuh tu kan, itu pun bukan zaman dinasti tu, terus ujung-ujung tu bila sebut je suruh study, suruh belajar, dia buat apa? Mesti pegang buku, kena
hafal. Macam nampak? tu. Ini pendidikan peringkat kat rumah ni. Kena hafal. Kemudian barulah kena faham. Faham tu macam mana? Dia kena melaksanakan, dia kena merealisasikan apa yang dibaca. Contohlah dalam kitab yang dibaca. Dia ada banyaklah kitab-kitab tadi. Kitab oleh Confucius tadi ada kan. Jadi kitab-kitab tadi pun baca. Faham tak? Oh, kitab ni menekankan tentang ajaran yang baik, harus menghormati orang, mesti sayang kepada binatang, menghormati wanita. Jadi ini diajar kat dalam tu. Jadi perlulah praktikal. Perlulah praktikal. Kemudian tulis balik. Tulis. Sebab dia orang kena hafal, tulis dan akhirnya menterjemahkan. Okey. Kalau tak seterusnya. Baik, ini adalah perkembangan-perkembangan. Tadi kita sebut rendah, menengah dan tinggi. Ketika di pendidikan rendah, tumpuan kepada pendidikan tersebut adalah bertumpu kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu faham. Tak apa, tak perlu faham. Mesti boleh baca, mesti boleh hafal. Hafal, boleh sebut satu-satu. Sebut je kitab apa, boleh sebut satu-satu. Dia hafal. Okay. Kemudian, kita pergi kepada pendidikan menengah dia pula. Jadi tumpuan dia adalah kepada aspek menulis karangan dan sajak. Tadi dah hafal kan? Okay, sekarang tulis. Tulis dan hasilkan sajak pula. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, you dapat mungkin dia guna markah. Dapat markah yang baik dan you lulus dia punya ujian lah. Okay, kemudian baru kita pergi kepada pendidikan peringkat tinggi. Ini dah sampai tahap untuk menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika, upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Yang dekat ujung tu yang paling seronok kita nak dengar, kepada tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Sebab tujuan pendidikan awal tadi adalah mencari pegawai kerajaan yang berwibawa, yang berilmu untuk mentadbir negara. Jadi kalau tak sampai jadi pegawai kerajaan pun, pendidikan haruslah membentuk masyarakat menjadi rakyat yang tanggungjawab kepada raja dan negara. Mesti dah pandai tiba-tiba pergi tak tanggungjawab pada negara kan. Oh, saya ada ijazah tapi sampah pun tak pandai nak buang ke dalam tong sampah kan. Jalan-jalan nampak sampah dekat atas lantai, buat tak nampak kan. Makan gula-gula, plastik sampah kat mana? Lalu dekat pokok bunga, seram. Masuk celah. So tidak berpendidikan lah. Okey. Jadi kita ada, okey, ini tadi cerita tentang tahap-tahap dalam pendidikan. Kita ada rendah, kita ada pendidikan menengah dan kita ada pendidikan tinggi. Baik. Dah ada level, mesti ada matlamat. Kita tanya dengan murid di atas talian. Siapa agak-agaknya tahu tentang matlamat pendidikan dalam tamadun Cina? Siapa nak bagi dulu? Siapa dulu kita bagi bintang? Silakan. Tu dia. Iman, siapa tadi? Saya. Okey, teruskan Iman. Okay. Untuk memilih pegawai kerajaan. Untuk memilih pegawai kerajaan. Nampak? Yang tu diingat tu. Okay. Dah sebut tadi matlamat dia pilih pegawai kerajaan. Baik, okey, ada matlamat yang lain. Lain? Saya. Okey, Fasha. Masya, terus Masya. Untuk memupuk nilai moral dan etika. Memupuk nilai moral dan etika. Okey, lain. Ada lagi tak? Alah, dia angkat tangan macam tu je. Okey, teruskan Fasha. Untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Baik, seterusnya. Dan terakhir, untuk membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Ya, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Ini yang kita kata tadi. Mewujudkan status sosial dalam masyarakat. Memupuk ajaran tertentu supaya ia menjadi dogma kepada masyarakat dalam tamadun tersebut. Kita tengok, ada tak benda ni? Ada, yes. Kita tengok, okey. Matlamat dia, yang pertama, macam yang Iman cakap tadi. Iman cakap tadi apa tadi? Memupuk nilai, memilih pegawai kerajaan. Itu yang duduk dekat slide tu. Kalau kita tengok dekat slide tu, dia duduk yang paling atas tu kan. Yang paling atas, nampak? Memilih pegawai kerajaan. Ini adalah punca dia, matlamat dia yang paling awal. Kenapa wujudnya pendidikan tadi? Sebab nak memilih pegawai kerajaan. Kemudian, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Tadi kan kita tengok tadi kan gambar Confucius tadi kan. Jadi mengekalkan ajaran Konfusianisme. Kemudian kita pergi kepada apa? Memupuk nilai moral dan etika. Nilai moral dan etika. Penekanan kepada nilai. Kemudian
membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Macam saya kata tadi lah. Nampak pakai baju sikit, oh ni orang terpelajar ni. Mungkin baju yang lagi hebat untuk pendidikan menengah pula. Mungkin untuk baju yang lagi cantik, topi dia ada hiasan yang lebih cantik, lebih baik, nampak lebih gah. Ini mungkin dia berada pada level pendidikan tinggi. Cikgu menengah rendah cikgu Saya menengah rendah, atas, tengah, siapa semua. Jadi kalau macam ni rasanya tak sampai menengah ni. Oh ya. Ni baju pendidikan rendah yang ni. Oh, sekolah rendah lah cikgu. Yang rendah lah ni. Okey. Kan? Jangan kata tu yang konvo budak-budak tadika tu. Okey. Okey. Tapi cuba tengok dekat dalam slide cikgu. Ada satu yang tak disebut oleh murid kat atas talian tadi. Apa tu cikgu? Murid dekat rumah cuba bagi perhatian kepada benda ni. Tengok. Lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Ini yang kata tadi. Sebab tadi dah sebut, awal Iman sebut tadi, memilih pegawai kerajaan, jadi nak pilih mesti ada ujiannya. Jadi ini menjadi salah satu matlamat yang penting. Penting supaya kita nak pilih individu yang betul-betul berkelayakan untuk menjadi pegawai kerajaan. Individu ini harus lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Jadi penting. Ini yang menjadikan ia merupakan satu matlamat yang besar pendidikan kepada dinasti di dalam tamadun Cina. Barulah boleh jaga sebuah kerajaan ni cikgu kan? Betul. Barulah mempunyai penilaian yang baik terhadap rakyat mungkin di bawah jagaannya. Barulah dia boleh mengekalkan status sosial dia tadi. Yalah, dah berpenampilan begini kan, haruslah ada isi di sini. Betul. Jangan berpenampilan kat sini je. Betul. Dan yang paling penting, kelakuannya. Itu sebab kalau kita tengok dalam slide yang cikgu tunjukkan ni, sebenarnya semua perkara ini saling bertindih di antara satu sama lain. Di mana satu perkara memerlukan perkara yang lain untuk menjadikan dia lengkap. Kita ada mengekalkan ajaran Konfusianisme sebagai asasnya. Kemudian membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Barulah dia mempunyai satu ilmu, satu nilai dalam dirinya. Dia dah naik taraf sikit. Kemudian bila dah berilmu, sudah pastilah dia mempunyai nilai dan etika yang baik. Kemudian barulah pergi ambil ujian untuk perkhidmatan awam. Dan akhirnya dia lulus dengan baik. Barulah dia boleh menjadi pegawai kerajaan. Cikgu. Bagaimana dengan ganjaran murid kita yang menjawab soalan sebentar tadi cikgu? Kalau ganjaran yang sebentar tadi, saya memang nak bagi dekat Iman. Dia punya jawab tadi. Saya. Dia kata kan. Main. Kita bagi 2 bintang dekat Iman. Kita bagi 2 bintang dekat Iman. 2 bintang. Okey cikgu. Baik, jadi kita nak berehat seketika cikgu? Boleh. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Baik cikgu, untuk segmen kepada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Kemuncak kepada sistem pendidikan tadi, perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Kalau kita tengok punca awal dia untuk memilih pegawai kerajaan, dan sudah pasti kemuncaknya kepada perkara yang paling meninggalkan kesan kepada dunia hari ini, iaitu peperiksaan. Apabila dah ada sekolah tadi, mula nak pilih pegawai kerajaan, mula mencadangkan apa yang sepatutnya dipelajari, akhirnya sampai kat dinasti Han, wujudnya institusi pendidikan, adanya sekolah peringkat rendah, adanya sekolah menengah dan adanya pendidikan tinggi. Akhirnya kita nak selaraskan satu peperiksaan untuk memilih pegawai kerajaan. Jadi peperiksaan ni kalau kita tengok sampai hari ni pun, saya yakin zaman Aiman sekolah masih lagi peperiksaan. Betul? Betul cikgu? Peperiksaan yang menawarkan sijil paling tinggi di Malaysia hari ni. Kita ada SPM. Kita ada SPM dan kita ada sijil tinggi. Pelajaran Malaysia selepas tu. Betul. SPPM. Tapi rasanya hampir semua rakyat Malaysia hari ni ambil peperiksaan SPM. Betul. Tapi cikgu, apa ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam tamadun Cina ni cikgu? Sudah pasti ianya lebih berfokus kepada macam tadi,
kita dah tengok matlamatnya adalah nilai etika dan moral. Mari kita tengok bagaimana ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam ketika tamadun Cina, iaitu yang pertama, peperiksaan yang dijalankan pada ketika itu sangat kompetitif. Sangat kompetitif ialah kerana ianya berfungsi untuk mengubah status sosial seseorang individu itu. Kemudian kita tengok, hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Tak kira dia ni siapa, daripada mana, dia status keluarga dia apa, dia boleh ambil peperiksaan awam. Kemudian yang ketiga, mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Ini memang trust kepada pendidikan dia tadi. Mengekalkan ajaran Konfusianisme. Kemudian yang terakhir, larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Jadi apabila Konfusianisme ni tadi, saya rasa mungkin hari ini agak sinonim. Sebut Konfusianisme, kita tahu ini adalah masyarakat Cina. Memang cara hidup mereka begitu, berasaskan kepada Konfusianisme. Jadi ini adalah berasal daripada awal. Ini bukan cerita yang berlaku 10-20 tahun, tapi ini cerita yang berlaku berabad, berdekad lamanya ke belakang. Memang negara Cina itu dibangunkan dengan ajaran Konfusianisme yang diterapkan di dalam pendidikan mereka, sehingga membawa kepada peperiksaan yang diwujudkan untuk memilih pegawai-pegawai kerajaan. Baik, soalan untuk murid di atas salian. Kita ada 3 jenis peperiksaan dalam tamadun Cina. Siapa boleh jelaskan kepada saya dan Abang Aiman satu persatu peperiksaan tersebut? Siapa nak mulakan? Kita ambil yang rendah dulu. Silakan. Siapa nak cuba? Saya. Ya. Zara Masya. Teruskan Masya. Tahap pertama kita ada Siu Chai. Dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang. Diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang. Kadar kelulusan 1/35. 1/35. Tu yang kata syarat dia tadi, sangat kompetitif. Wah. Daripada 35 calon, seorang je yang boleh lulus. Ada kota lah. Dia mesti seorang je yang lulus. Baik, itu tadi peringkat daerah. Baik, seterusnya, peperiksaan peringkat seterusnya. Siapa nak cuba? Saya. Ya, Iman. Tahap kedua ialah Jurens. Dijalankan di ibu kota daerah, hanya terbuka pada calon yang telah lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan selama 3 hari. Bilangan calon antara 480 orang hingga 10,000 orang. Kadar kelulusan 1/120. Lagi banyak juga. Lagi banyak. 1/120. Daripada 120 orang calon, seorang je yang boleh lulus. Best of the best. Best of the best tu. Wah. Yelah, calon dia pun tadi sampai 10,000 orang. Cuba bayangkan macam mana dewan peperiksaan dia. 10,000 orang. Satu padang penuh, cikgu. Satu padang penuh tu duduk bersila jawab ujian tu. Baik, itu peringkat yang kedua. Kita ada peringkat yang ketiga. Siapa nak kongsikan peringkat yang ketiga? Saya. Sistem peperiksaan tahap ketiga ialah Jinshi. Peperiksaan ini dijalankan di ibu kota kerajaan dan diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan ini adalah selama 13 hari. 13 hari. Tadi start daripada sehari. Sehari. Kemudian dia pergi kepada 8 hari. 13 hari. 13 hari 13 hari. Fasha, ada tak jumlah nisbah lulus dia? Kalau tadi 1/35, lepas tu 1 daripada 120. Yang ni ada tak? Tak ada? Tak jumpa? Tak apa. Mari kita tengok pada slide. Ada tak? Okey, kita tengok Di peringkat tahap pertama peperiksaan awam di dalam tamadun Cina, dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang dan diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Maksudnya 1,5 tahun sekali. Kemudian bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang. Yalah, dia peringkat daerah dia tak seramai mana. Dan kadar kelulusan adalah 1 daripada 35 calon. Kemudian kita ada tahap kedua atau kita sebut sebagai Juren, iaitu dijalankan di ibu kota daerah
Maksudnya mungkin kalau Selangor contohnya apa ibu negeri Selangor? Kita ada Shah Alam. Mungkin untuk kategori Selangor kita buat di Shah Alam. Contoh. Tapi kat sini tak adalah negeri nama Selangor kan. Okey, jadi kalau Selangor tadi kita buat di Shah Alam. Jadi terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama. Jadi calon-calon yang nak ambil peperiksaan juren ni dia perlu lulus di ZUCHAI. Baru dia boleh ambil juren. Okey, kemudian diadakan 3 tahun sekali. Maksud dia calon-calon daripada ZUCHAI ada 6 kali percubaan untuk pergi ambil juren. Sebab ZUCHAI tadi 2 kali setahun setengah sekali. 3 tahun ada 2 kali. So dia ada 2 kali untuk try nak ambil juren, untuk cuba nak ambil juren Kemudian diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan dia 3 hari. ZUCHAI tadi sehari saja. Juren ni 3 hari 3 hari. Kemudian bilangan calonnya lebih ramai lah sebab dia daripada yang lulus daripada berbagai-bagai daerah tadi akan pergi ambil di peringkat ni. Jadi dia antara 4,800 orang, 4,800 orang hingga 10,000 orang calon. Jadi kadar kelulusan dia sudah pastilah lebih kompetitif, lebih sukar dengan daripada setiap 120 orang calon hanya seorang yang akan lulus. Bermaksud 119 orang lagi akan gagal, kena mengulang. Nak mengulang ni tunggu berapa lama? 3 tahun pula. 3 tahun lagi kena tunggu. Okey, kemudian kita pergi kepada tahap yang seterusnya selepas ZUCHAI, iaitu di peringkat daerah. Kemudian kita ada juren, peringkat di antara daerah-daerah. Kemudian kita ada tahap yang ketiga, mungkin kita boleh sebut tahap kebangsaan lah kot. Tahap kebangsaan iaitu JINSI. JINSI dijalankan di ibu kota kerajaan. Dijalankan di ibu kota kerajaan. Dia adakan 3 tahun sekali dengan tempoh peperiksaan mengambil masa hingga 13 hari. 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau tengok macam lebih kurang pula dengan SPM kan. SPM pun makan masa 3 minggu dekat sebulan kan. Jadi nampak, mungkin ianya adalah manifestasi daripada ketamadunan yang terdahulu. Itu yang saya katakan tadi, memainkan peranan kepada dunia hingga hari ini, lebih-lebih lagi negara kita. Mari kita tengok seterusnya. Nampak? Ini adalah contoh-contoh yang tengok, cuba tengok gambar tu, tahap pertama. Jadi macam saya kata tadi, dia ada pakaian dia. Nampak? Bila lulus tahap pertama, ada butang keemasan dilekatkan pada topi. Mungkin topi macam topi saya ni, ada butang keemasan lah kat atas ni. Kemudian diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Dia duduk kat bawah lah. Kemudian boleh menyertai majlis santapan diraja. Tapi mungkin meja yang belakang sekali. Dia tak duduk dekat depan Maharaja Cina lah. Tahap kedua, dia lekatkan butang keemasan juga. Mendapat jawatan dalam kerajaan. Dan dekat rumah ada tanda dekat pintu masuk. Mungkin boleh kata dia sendiri buat kediaman dia jadi kediaman rasmi lah. Dan mempunyai kaki tangan pengiring. Ada pegawai pengiring. Ada pegawai pengiring. Kita lulus tahap dua, ada pegawai pengiring. Okey, tahap ketiga. Tengok dia punya gambar tu, nampak? Dia ada ruang jawab periksa, nampak? Dia ada ruang jawab periksa. Duduk dalam tu, jawab seorang-seorang. Dia tak boleh tengok ni, cikgu. Tak boleh nak tengok sebelah ni. Memang tak dapat nak tengok sebelah lah. Dinding kena dekat sebelah. Kan? Jadi mendapat kedudukan dan pangkat tertinggi dalam kerajaan. Memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain dari keluarga dan kampung. Maksudnya bukan untuk diri dia je. Dia boleh dapat keistimewaan untuk diri dia sendiri, dia boleh dapat keistimewaan untuk keluarga dia, dia boleh dapat keistimewaan untuk kampung dia. Mungkin dia boleh dapatkan tanah untuk dia, dan tanah ni tadi mungkin boleh diberi kepada penduduk-penduduk kat kampung dia, ataupun mungkin kampung dia sebelum tu tak ada pintu pagar, tak ada pintu masuk utama. Sekarang oleh sebab ada yang lulus dapat jadi pegawai kerajaan, sekarang kampung dia ada pintu gerbang. Dahsyat. Kan? Jadi memberi impak yang besar kepada masyarakat. Baik, kita tengok perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, mari kita tengok sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan menjadi contoh kepada negara di dunia dan diamalkan hingga hari ini, melahirkan ramai sarjana seperti Dong Zhongshu 179-104 sebelum Masihi dan sarjana Confucius terkemuka dia ni tadi. Okey, kemudian Sima Qian 145-86 sebelum Masihi, sejarawan Cina yang pertama iaitu Xi Ji tadi. Okey, kemudian kisah tentang Cina sehingga tahun 90 Masihi, perkembangan dalam bidang sosial dan sebagainya. Ini semua merupakan perkembangan-perkembangan hasil daripada sistem
peperiksaan itu tadi. Saya tengoklah Aiman, daripada tadi murid atas talian kita ni semua banyak mulut. Semua bersuara fasya, bunyi Iman, bunyi Masya, bunyi, tapi Afifah ni dia diam. Kita tanya dia, cikgu. Tang cover dekat belakang dia hitam kan. Saya nak tanya dia, okey. Okey, Afifah, boleh tak jelaskan semula perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina kepada saya? Silakan. Okey. Pendidikan rendah yang menepukan hafal tulisan serta buku suci tanpa perlu faham makna. Lepas tu, pendidikan menengah yang menepukan aspek menulis, karangan dan sajak. Dan akhir sekali, pendidikan tinggi yang menterjemahkan dan interpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan dengan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada rakyat dan negara. Perkembangan pendidikan. Saya suka yang ujung yang Afifah sebut tadi, iaitu tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Jadi bila situ kita tengok peperiksaan tadi memang memberi impak yang besar kepada tamadun Cina, dinasti Qin dan Han. Mungkin cikgu nak buat sedikit kesimpulan cikgu terhadap perbincangan kita pada hari ini, cikgu. Kesimpulan kesimpulan. Okey, memetik daripada apa yang Afifah katakan tadi, pendidikan dalam tamadun Cina atau dalam perbincangan hari ini kepada dinasti Qin dan Han merupakan satu manifestasi daripada ketamadunan yang lepas, memberi impak kepada dunia hingga hari ini. Dan dalam pendidikan dalam tamadun Cina menekankan kepada tanggungjawab rakyat, menekankan kepada tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Sistem pendidikan menjadi asas yang penting kepada tamadun Cina sehingga mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Sistem pendidikan yang teratur dan penilaian yang kompleks melahirkan pelajar dan sarjana yang bertanggungjawab serta menjadi pentadbir dalam kerajaan. Sistem ini bertahan berterusan di China sebelum dimasukkan pada awal abad ke-20, ialah waktu itu dah ada pendidikan moden, pendidikan moden, tapi pendidikan berkesan mampu menjadi ejen perubahan dalam pembangunan negara seperti mana yang dilaksanakan di Malaysia. Yang itu yang kita nak tekankan. Pendidikan berkesan mampu menjadi ejen perubahan. Kita dah nampak perubahannya berlaku dalam tamadun Cina tadi. Okey cikgu, bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Prestasi murid kita hari ini, saya katakan mereka memang terbaik dan layak untuk kita bagi bunga setiap murid atas talian kita. Ada bunga. Mula-mula saya ingat nak bagi mungkin seorang atau dua, tapi rupanya semua layak untuk dapat bunga. Homework disiapkan. Jadi cikgu sebut pasal kerja rumah tadi, cikgu. Di manakah murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Untuk murid-murid di rumah yang sedang menonton, boleh dapatkan bahan-bahan yang cikgu GTR gunakan ini di Pelantar D5 KPM. Layari terus D5 KPM, boleh dapatkan barang-barang ni semua. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ridwan atas pembelajaran kita pada hari ini dengan pakaiannya sekali kan. Kita jadi rasa seronok nak belajar kan. Jadi terima kasih kepada murid-murid di atas talian dan juga terima kasih murid-murid yang berada di rumah. Dan rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.